Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali di 2 Ramadan untuk siri yang kedua. Tajuk untuk hari ini adalah latar belakang ataupun research background. Kita akan melihat kepada definisi dan juga maksud dan bagaimana untuk menulis berkaitan dengan latar belakang, iaitu isu yang relevan atau dipanggil isu kritikal dan juga pencetus kepada penyelidikan. Slide yang pertama pun tak banyak, kita cuma fokus untuk kelas bulan Ramadan ini berdasarkan 3 slide, tapi kita akan mengupas secara sedikit mendalam supaya semua sahabat-sahabat dapat faham dan dapat peroleh manfaat daripada kelas kita hari ini. Okey, latar belakang poin yang pertama yang pakcik tulis adalah meneroka idea. Sebab dia di bahagian awal selepas pengenalan, macam semalam kita bincang tajuk. Okey, dari segi outline dalam bab 1 kita masuk pengenalan, tapi pakcik tak cover pengenalan. Biasanya pengenalan ni kita tulis berdasarkan apa konten yang ada dalam bab 1. Okay, kita masuk pada latar belakang poin yang pertama tadi, meneroka idea ataupun asas yang luas bagi isu yang relevan kritikal yang membawa kepada penyelidikan. Dalam penyelidikan tu ada aliran, ada aktiviti atau proses yang dicadangkan. Jadi bila sebut latar belakang kat sini adalah meneroka idea yang luas, seluas. Walaupun seluas itu, kita tak nak jadi terlalu umum, tetap kita pemilih isu yang relevan ataupun isu yang relevan. Kita ingat kita buat tesis ke ataupun kita tulis artikel ke, ini daripada penyelidikan. Kita tak nak menulis sebuah tesis atau penyelidikan jadi sebuah buku ataupun jadi sebuah laporan umum. Jadi latar belakang kat sini adalah harus latar belakang penyelidikan. Jadi apa yang kita hendak buat penyelidikan. Jadi orang yang baca di peringkat awal kalau tesis, supervisor dan penilai ingin tahu apa yang kita tulis dalam latar belakang. Okey, benda pertama yang dia nak adalah kenapa kita nak buat penyelidikan. Jadi apakah isu-isu yang memungkinkan sebuah penyelidikan itu dijalankan? Apakah isu-isu menyebabkan hanya penyelidikan saja dapat memberi jawapan yang terbaik? Dengan melaksanakan penyelidikan, kita dapat menemukan solusinya. Okey, macam kita bekerja, okey, ada banyak departmen. Okey, departmen HR, departmen operation, departmen undang-undang dengan pentadbiran, departmen kewangan dan perakaunan, departmen mana lagi? Pemasaran, dia ada departmen R&D. Jadi kita sekarang ni berada dalam departmen R&D. Jadi apa bentuk isu yang boleh diselesaikan dalam penyelidikan? Jangan lupa kita akan tulis tesis dan tulis artikel. Jadi itu kita punya outcome. Jadi isu kat sini adalah sebuah isu yang memungkinkan. Orang yang baca akan memungkinkan ataupun mencari potensi bahawa apa yang kita tulis dalam isu ni boleh dilaksanakan penyelidikan. Apa menariknya isu ini sehingga membolehkan penyelidikan itu boleh dilaksanakan. Yang nombor 2 adalah bila kita dah meneroka, walaupun kita meneroka seluasnya untuk mendapatkan idea, masih terbatas dengan isu-isu yang relevan. Poin yang kedua adalah kita harus kenal pasti apakah isu-isu relevan dengan teliti dan kemudian menjelaskan isu tersebut dengan bidang kajian yang dipilih. Okay, bila sebut isu, sebab tu ada isu yang nama dia isu penting, isu umum, isu yang relevan, isu yang khusus, isu yang kritikal. Kalau tanya saya, dia zoom. Kalau tanya saya, yang sebaiknya adalah pastikan adalah isu-isu yang relevan, iaitu merujuk pada penting dan kritikal. Walaupun penting dan kritikal, tetap terbatas dengan khusus. Kenapa khusus? Kita tak nak bincangkan isu-isu yang general ataupun umum. Kita nak bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan topik yang kita pilih berkaitan dengan penyelidikan ini. Jadi kan tak seronok juga kalau cerita latar belakang saja. Sebenarnya nak cerita berkaitan dengan latar belakang, macam semalam, topik, judul, macam besok penyataan masalah, dia kena cerita selari. Sebab cara nak pastikan sama ada latar belakang kita ni betul adalah kita kena check dengan penyataan masalah. Sebab penyataan masalah pun nak check betul pun kena check
latar belakang nak check yang betul pun kena check pernyataan masalah. Jadi sebenarnya latar belakang ni memberi gambaran. Kita punya direction atau view kita adalah pada pernyataan masalah. Sebab tu kalau kata menulis latar belakang tak ada pernyataan masalah, dia tulis dulu. Tapi bila dia dah tulis pernyataan masalah, dia akan double check. Dia akan tengok align antara latar belakang dan pernyataan masalah ini adalah selari ataupun tidak. Jadi nombor 2 ni, kena kenal pasti isu-isu yang relevan untuk diteliti ataupun untuk dijadikan penyelidikan kita nanti, yang dapat menjelaskan isu berkaitan dengan tema ataupun bidang kajian yang kita pilih dalam kajian. Ulanglah macam semalam kita bincang, ada yang multidisiplin. Macam mana kita nak relatekan isu-isu relevan ni dengan bidang kita yang nak kaji multidisiplin tadi ataupun satu bidang yang khusus. Lepas kita teroka, lepas kita kenal pasti isu-isu, yang poin nombor 3 adalah membincangkan. Sejauh mana kita mampu untuk membincangkan beberapa isu ni. Jadi penting kat latar belakang ni, bincang bukan melibatkan dalam negara tetapi melibatkan luar negara. Macam semalam saya sentuh sikit, melihat pada perspektif politik pada kerajaan, melihat perspektif akademia, melibatkan anti practitioner atau industri, melibatkan perspektif komuniti dan masyarakat. Jadi perspektif tu luas, kan? Juga terlibat dengan international body, kan? Perkara-perkara besar contohnya, ataupun persatuan macam WHO, UNESCO, OIC dan sebagainya. Yang ini adalah melibatkan beberapa, sejauh mana kematangan kita menulis isu-isu yang relevan tadi dalam bentuk perbincangan yang mengaitkan dengan kajian-kajian lepas ataupun penyelidikan lepas yang menjelaskan setiap isu-isu tadi atau isu-isu kritikal tadi yang dinyatakan. Jadi keupayaan untuk meneroka idea yang relevan dan kita dapat kenal pasti isu-isu yang relevan. Lagi tepat untuk poin nombor 2 ni, bila kita dah ada pernyataan masalah, secara khususnya kita boleh cek isu ini merujuk pernyataan masalah yang mana, dan poin ketiga sejauh mana kemampuan kita menulis data belakang dalam konteks perbincangan, dalam konteks perbincangan melibatkan isu-isu yang relevan tadi sehingga jelas. Okey. Jadi dari segi gambaran awal, contohnya kalau saya nak buat latihan, berdasarkan pembinaan penulisan latar belakang ini, katalah kita dah siap latar belakang ni, sila bina pernyataan masalah. Ataupun soalan penuh dia, berdasarkan latar belakang ini, sila bina pernyataan masalah. Jadi kalaulah kita tidak dapat gambaran untuk membina pernyataan masalah berdasarkan latar belakang, maksudnya ada something wrong lah dengan kita punya latar belakang. Yang masukkan tadi, kita tak dapat kenal pasti isu-isu yang relevan yang membolehkan keterkaitan dengan pernyataan masalah yang kita akan tulis nanti. Jadi nak tengok, kita tak nak jadi bila tulis latar belakang dan pernyataan masalah ni tidak berkait. Jadi apa yang berlaku? Latar belakang cerita benda lain, pernyataan masalah cerita benda lain. Walhal dalam pernyataan masalah kalau tak ada latar belakang. Sebab latar belakang ni membekalkan isu. Tanpa isu mana datang masalah. Jadi sebab tu latar belakang ni adalah isu. Tetapi kan, secara general banyak yang pakcik jumpa bahawa bila tulis latar belakang, banyak tulis latar belakang industri, sejarah industri. Dia ceritalah kalau bidang dia adalah bidang otomotif, dia ceritalah asal-usul otomotif tu bila, berapa banyak otomotif di Malaysia yang ada, jadi berapa banyak pekerja di otomotif industri, apa supplier dia, material. Jadi dah cerita pasal latar belakang industri. Kita kena ingat keyword kat sini adalah latar belakang penyelidikan. Jadi apa yang penyelidikan yang kita kena buat? Jadi apa isunya sehingga nak buat penyelidikan? Jadi mana penulisan kita dekat latar belakang yang mengaitkan isu-isu sehingga penyelidikan perlu dilaksanakan. Jadi kena ada isu-isu yang relevan. Okey, kita poin yang kedua. Jadi bila sebut isu-isu yang relevan ni, kita kena bincang berkaitan, bila kita bincang isu-isu ni dalam latar belakang, kena ada dua perspektif. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah perkembangan atau extension. So dekat sini ada 6 persoalan yang kita nak bincangkan, isu-isu yang harus relevan dan juga biasalah research memang extension perkembangan. Tidaklah membawa maksud bahawa replikasi ataupun replicate tu tak boleh dijalankan, tetapi biasanya orang buat research ni memang dia ada extend walaupun 1%. Okey. Jadi ada beberapa perkara kat sini dalam membantu kita untuk memahami bagaimana nak tulis isu-isu yang relevan, dan orang akan melihat bahawa kita punya kajian kita tu dapat mengisi orang kata ada sifat originality,
ada dapat memenuhi sedikit sebanyak berkaitan dengan kelompongan kajian. Jadi ada 6 persoalan di sini. Yang pertama, apakah status masa kegiatan penyelidikan dalam bidang kajian? Okey, yang ni bila sebut status masa ataupun kegiatan penyelidikan ni, biasa orang membincangkan, contohlah orang membincangkan salah satu tema dia adalah masih lagi relevan ke topik ni untuk dikaji? Kan? Bukan benda ni dah lama ke? Dah banyak ke orang buat? Sebab tu kita nak meyakinkan apa yang kita tulis dalam latar belakang, topik yang kita nak kaji ni masih lagi berstatus semasa recently. Macam mana nak beritahu topik yang kita nak buat ni dalam konteks sebuah penyelidikan, dia merupakan satu, tadi saya sebut isu yang relevan kan? Kat sini nak tunjukkan isu relevan tu ke arah semasa. Recently. Jadi macam mana dalam bentuk, jangan cakap dalam bentuk verbal, tapi dalam bentuk penulisan latar belakang tu. Macam mana kita nak membuktikan bahawa topik dan juga isu yang kita nak bincangkan adalah isu semasa. Dengan kaedah citation yang baru contohnya. 5 tahun yang terkini menggambarkan isu semasa. Ataupun mana-mana sokongan lain daripada laporan statistik ataupun mana-mana. Okay? Yang kedua adalah kita mampu untuk penulisan dalam latar belakang kajian ni menonjolkan bahawa kita jelas dalam konteks skop dan sempadan umum. Okey, dalam sebuah research ada limitasi. Okey, biasa dalam sebuah research harus spesifik dan khusus. Jadi sejauh mana kita mampu nak menggambarkan dalam penulisan latar belakang kita boleh menjelaskan konteks, skop dan sempadan khusus. Sempadan khusus nama lain adalah specifics. So apa benda yang kita nak kaji? Dari segi skop, dari segi dia punya sempadan. Yang ketiga adalah kita sebut sebagai apakah situasi ataupun setting, apakah situasi yang membuat kajian dalam bidang tersebut menjadi penting. Macam mana kita nak yakin? Dalam penulisan ni nak meyakinkan. Macam mana nak meyakinkan orang yang baca, kita kalau tesis 2 orang je, supervisor dan penilai. Nak yakinkan mereka yang bahawa topik ini atau isu ini adalah menarik, penting dan juga sangat perlu dijalankan penyelidikan. Okay, sejauh mana kita nak beritahu bahawa isu-isu ini dalam konteks ni yang bila poin nombor 1 tadi semasa jelas skop dan sempadan dia. Dan nombor 3 nak beritahu situasi ni dalam konteks ni adalah penting, menarik dan perlu dijalankan penyelidikan. Perlu dijalankan penyelidikan. Mampu untuk meyakinkan. Nombor 4, adakah isu relevan ini tidak mendapat perhatian? Okey, kita menulis ni kadang-kadang minta maaf kadang-kadang kita tak boleh tulis sangat. Lagi-lagi based pada penulisan personal atau overclaim. Jadi sebab tu kalau ada siapa tulis kat latar belakang maupun dalam pernyataan masalah perkataan very ni orang tak apa nak berkenan. Ada setengah beberapa researcher tak minat kita gunakan very lacking ke perkataan very tu memang orang kata itu adalah overclaim. Okey, nak beritahu sekali poin nombor 4 tu, adakah isu relevan ini tidak mendapat perhatian? Maksudnya nak beritahu bahawa topik ni tak ada orang kaji ke sebelum ni, orang terlepas pandang ke benda ni. Jadi macam mana kita nak beritahu bahawa topik ni, tadi dah beritahu situasi tadi penting menarik. Seterusnya nak beritahu bahawa bahagian ni memang perlu kita kaji. Penyelidikan memang wajar dilaksanakan dengan segera kerana ada benda yang kita perlu fulfill. Tadi dah beritahu dah keperluan tapi kat sini nak tunjukkan bahawa secara prihatinnya benda ni. Jadi kadang-kadang research ni memang ada kategori. Nanti kita akan bincang dalam pernyataan masalah, memang ada satu kategori pernyataan masalah dari segi prihatin. Jadi just nak beritahu bahawa kadang-kadang isu ni kadang-kadang kita ni kalau selagi benda tu tak nampak semasa, bila keadaan sekarang semasa ni penting menarik tu, kita tak nampak isu tu. Tapi adakah kita nak buktikan bahawa kita kena prihatin benda ni. Jadi membuktikan kajian sebelum ni terlepas pandangnya ni. Jadi itu juga boleh di-highlight dalam latar belakang isu-isu. Jadi seterusnya isu-isu ni, adakah penyelidikan ini mengembangkan ataupun kajian lanjut? Sebab tu keyword saya dalam title tulis relevant and perkembangan. Poin yang kelima ni nak cerita tentang extension. Just nak tunjukkan bahawa orang yang tengok dalam kita punya latar belakang ni, latar belakang ni dia bukan pernyataan masalah tu. Latar belakang ni dia bagi macam menjadi, saya gunakan perkataan punca dan pencetus. Dengan adanya latar belakang ni lah sebenarnya menjadikan punca kepada dan juga pencetus kepada pembinaan pernyataan masalah. Tanpa ada latar belakang, kita tak boleh menulis pernyataan masalah. Jadi latar belakang ni menjadi punca dan pencetus
kepada pembinaan penyataan masalah. Jadi dari segi extension, adakah persoalan yang kelima, adakah pendidikan ini mengembangkan ataupun kajian lanjut dalam bidang pengajian. Yang terakhir, poin yang keenam, isu-isu ni adalah adakah terdapat maklumat. Okay, maklumat ni information lah. Dan seperti sebab dalam latar belakang ni kita boleh masuk data statistik, boleh masukkan trend terkini dari sudut jadual ke rajah. Saya ulang balik, adakah dalam latar belakang ni kita boleh masukkan maklumat penting dalam konteks data statistik atau trend terkini melalui visual, gambar rajah atau jadual bagi menyokong isu-isu relevan ini. Okay, dalam penulisan latar belakang ni dia ada beberapa perkara fakta jadi fakta utama dan ada juga yang melibatkan menyokong fakta. Jadi poin yang terakhir ni nak tunjukkan kita ada possibility untuk memasukkan penulisan latar belakang ni dengan elemen-elemen statistik ataupun data atau trend terkini melalui visual jadual maupun rajah bagi menyokong fakta-fakta utama ataupun isu-isu relevan tadi. Jadi ada 6 perkara berkaitan dengan status masa, recently, skop dan sepadan, nombor 3 situasi dan setting, keempat perhatian, yang kelima adalah extension perkembangan, yang kelima dari segi visual, rajah dan jadual dalam konteks statistik ataupun trend terkini. Dalam konteks kita menyokong dengan pemberian maklumat yang terkini. So kita ada 6 persoalan. Okey, seterusnya, jadi secara mudah apa yang kita boleh katakan latar belakang? Okey, apa yang kita boleh katakan sebagai latar belakang itu? Jadi dalam slide yang terakhir, slide yang ketiga ni, Pakcik simpulkan supaya kita dapat satu pemahaman yang mudah, pemahaman yang jelas bila nak jelaskan pada sahabat-sahabat kita lain dan diri kita sendiri juga. Jadi latar belakang tu adalah dijadikan beberapa isu yang relevan. Biasanya dalam penyelidikan ni isu ni mesti banyak. Kalau orang dari segi orang kata point dia atau fakta dia, isu lagi banyak pada masalah. Jangan kita tulis tentang masalah lagi banyak. Jangan ada penyataan yang banyak melebihi daripada isu. Biar isu lebih banyak daripada penyataan masalah. Jadi kat sini membawa maksud bahawa kalau dalam penulisan dari segi muka surat dan perenggan dan muka surat, kita boleh buktikan bahawa penulisan latar belakang lebih panjang berbanding penyataan masalah. Jadi saya patah balik, jadi latar belakang tu adalah beberapa isu yang relevan dan secara dominan. Dominan tadi kritikal tadi, penting, menarik, utama tadi yang berpengaruh, influence dan kemudiannya menjadi punca dan pencetus kepada pembinaan penyataan masalah. Okey, penulisan penyataan masalah yang baik boleh meyakinkan, boleh menggambarkan aspek yang penting dan kritikal tadi yang mana boleh meyakinkan kita atau mempengaruhi atau berpengaruh yang kemudiannya menjadi punca dan pencetus kepada pembinaan penyataan masalah. Sebab tu banyak memang ada juga saya jumpa beberapa universiti memang saya suka statement tu sebenarnya, tapi kita tak boleh nak pukul rata sebab ada universiti yang tak boleh nak terima school of thought ni. Memang ramai lagi-lagi dalam bidang teknikal lah, tapi sekarang ni bidang social science pun ada. Tiada citation di problem statement. Jadi kenapa dia boleh buat penyataan masalah tanpa ada rujukan dan citation? Sebab dia menulis latar belakang dengan baik. Jadi macam mana dia tulis? Berdasarkan latar belakang kajian, dia orang bina penyataan masalah. Sebab tu penyataan masalah kita jumpa tulis satu perenggan je. Memang betul dalam tesis PhD, penyataan masalah tulis satu perenggan je. Kenapa tulis satu perenggan? Ini adalah penyataan. Datang daripada mana? Tadi latar belakang. Latar belakang tu dah cerita dah isu. Secara ringkasnya berdasarkan isu tadi, saya bina penyataan dalam konteks penyataan masalah dalam kajian. Dia ada yang macam tu. Cuma kat sini kita tak nak bahas terlalu panjang sebab ada yang tulis kat penyataan masalah, ada yang tulis 2 muka surat, ada 3 muka surat. Tapi hari ini topik latar belakang, Pakcik nak sebutkan bahawa latar belakang itu adalah isu-isu yang relevan. Di situ kita dapat identifikan aspek yang penting atau dominan yang dapat memberi pengaruh, berpengaruh dan kemudiannya menjadi punca dan pencetus kepada pembinaan penyataan masalah. Poin yang kedua, sejauh mana latar belakang kita yang kita tulis ni sebenarnya dia mampu untuk terjemahkan. Bila sebut terjemahkan itu adalah menjelaskan. Menjelaskan dengan tadi isu-isu tadi kan. Mengintegrasi isu-isu. Dekat sini Pakcik nak kembangkan ayat integrasi. Ada orang yang buat research nanti dibina dalam objektif contohnya. Ada objektif tu dia tersusun. Objektif 1, 2, 3, 4. Contohnya objektif 2 bergantung pada objektif nombor 1. Objektif nombor 3 bergantung nombor 2.
ataupun dia satu proses, satu step, dua, step tiga. Jadi di sini pakcik nak jelaskan bila pakcik menulis latar belakang, pakcik gunakan perkataan mengintegrasi. Bila kita ada beberapa isu tadi, kita harus mengintegrasikan isu-isu yang relevan ini dan seterusnya menyumbang kepada penciptaan penyataan masalah. Kemampuan kita menulis, menggabungkan beberapa isu-isu ni tadi dalam latar belakang ni memungkinkan kepada penciptaan penyataan masalah. Jadi sejauh mana terjemahkan tu atau menjelaskan dengan mengintegrasikan isu-isu relevan tadi, akhirnya dapat menyumbang kepada pencapaian ataupun penciptaan penyataan masalah. Dan yang terakhir sekali, pakcik ada buat tulisan warna hijau tu, jadi apa definisi latar belakang? Jadi latar belakang itu adalah isu-isu yang relevan, atau kita boleh gunakan isu-isu kritikal, relevan atau kritikal, diintegrasikan dan diterjemahkan dalam konteks penjelasan yang menjadi sebagai punca dan tercetusnya kepada pembinaan penyataan masalah dalam tesis maupun artikel jurnal. Pakcik ulang balik, isu-isu yang relevan atau kritikal yang diintegrasikan dan diterjemahkan melalui penjelasan yang menjadi sebagai punca dan pencetus atau tercetusnya kepada pembinaan penyataan masalah dalam tesis maupun artikel jurnal. Alhamdulillah 3 slide kita dah bincang secara mendalam untuk meningkatkan kefahaman kita yang apa yang dikatakan sebagai latar belakang di 2 Ramadan ini. Semoga sahabat-sahabat semua peroleh manfaat. Sekarang kekurangan dan kesilapan tu daripada pakcik, semoga kita dapat sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan latar belakang ni untuk memantapkan pemahaman kita dalam penulisan latar belakang maupun dari tesis ataupun artikel jurnal. Okey, disudahi dengan ucapan terima kasih. Kita jumpa esok untuk 3 Ramadan untuk topik penyataan masalah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.